Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, macam biasalah, minta maaf saya lambat. Tapi nak kata lambat tak lambat, saya keluar awal dah tuan-tuan. Tapi jalan jam teruk daripada Tasik Gelugok lagi. Saya kata bulan ni mesti dia puji aku main awal. Lambat juga. Minta maaf tuan-tuan pasal raya Hindu kot noh. Tak ada salah orang, saya juga. Tapi saya dah awal dah. Tak apalah. Mula terus lah, dah lambat nak cerita apa ke noh. Baik, kita mula terus tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, bulan lepas kita berhenti pada cerita tentang Nabi Allah Ismail. Kemudian saya janji dengan tuan-tuan kita akan habiskan beberapa perenggan terakhir berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ismail dan sedikit cerita tentang Arab kan. Kalau tuan-tuan ingat, maka kita nak sambunglah seperti mana setelah saya beritahu bulan lepas tersebut. Baik. Di sini Imam Ibn Katsir bawakan riwayat yang terkenal. Riwayat ini tuan-tuan pun tahu saya ingat, yang mana tentang Nabi Ismail nikah tu, no? Al-Amawi berkata bahawasanya muka surat 286 nah. Ali bin Mughirah memberitahu kami dari Masma' bin Malik memberitahu kami dari Muhammad bin Ali bin Husain dari orang tuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, orang yang pertama sekali boleh berbicara dalam bahasa Arab yang dengan sangat baik dan jelas adalah Nabi Ismail. No? Nabi Ismail adalah orang yang bercakap Arab Fusha, Arab yang Quran tu lah. Nah, Arab yang Fusha, Arab yang bukanlah original, Arab yang baku, Arab yang sedap, Arab yang keindahan bahasa dia tu ada, itu Arab Fusha. Sekarang Arab Fusha dituturkan dalam buku lah. Dahulunya zaman para salafus soleh memang dia bercakap Fusha. Nabi SAW bercakap dalam bahasa Fusha, sedap. No? Cuma sekarang ni banyak Arab ni Arab Ammi. Bahkan kalau kita yang mengaji agama pun, kadang ustaz-ustaz yang piluak pun, katalah dia mengaji di Mesir, dia akan buat balik, dia akan lebih mahir bahasa Arab Ammi Mesir berbanding bahasa Fusha itu. Kecuali kalau ustaz-ustaz yang pergi di Morocco, Morocco ni dia pun pandai bahasa Arab Fusha lah. No? Kebanyakannya lah. No? Baik. Tak apalah, boleh belakang lah kan. Cuma nak beritahu bahasa Arab Fusha tu dia lebih sedap, lebih lunak, dan dia yang dikatakan bahasa syurga itu bahasa Arab Fusha. No? Bahasa Arab Fusha ni macam mana bahasa Arab Quran itulah. No? Ada beza ke? Adakah dia berbeza logat saja? Dia beza logat tapi ketara sangat. Contoh macam cukup ataupun sahaja. Bahasa Arab kata faqat, bahasa Arab Ammi kata bas. Dia lari punya jauh. No? Banyak lagi lah. No? Baik. Okey. Orang yang pertama kali boleh berbicara bahasa Arab dengan baik dan sangat jelas adalah Nabi Ismail ketika dia berusia 14 tahun. Lalu Yunus berkata kepadanya, engkau benar wahai Abu Syar. Demikian Abu Jar menceritakan kepadaku. Ini cerita tentang hadis. Baik. Sebagaimana halnya yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahawa Ismail telah menikah pada zaman mudanya dengan seorang wanita dari kabilah Amalik. Kemudian ayahnya iaitu Ibrahim menyuruhnya agar menceraikan wanita tersebut. Lalu dia pun menceraikannya. Okay. Al-Amawi mengatakan bahawa wanita tersebut bernama Imarah binti Sa'ad. Dan panjang lagi lah, Al-Amaliqi. Kemudian menceraikan isteri pertamanya. Lalu Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Wanita lain. Dan ketika ayahnya berkunjung ke rumahnya, dia menyuruh Ismail untuk tetap mempertahankan perkahwinannya dengan wanita tersebut. Maka Ismail pun membina rumah tangga bersamanya. Wanita kedua yang dinikahi itu bernama Sayyidah binti Madhad bin Amr al-Jurhumi. Ringkas cerita tuan-tuan tahu cerita ni kan? Nabi Ibrahim selalu pergi ziarah Nabi Ismail. Selepas kematian Siti Hajar, Nabi Ismail kahwin. Bila Nabi Ibrahim pergi ziarah tu, Nabi Ismail tak ada di rumah. Dalam riwayat sebut Nabi Ismail tak ada di rumah. Maka perempuan yang menantu hak pertama ni tak kenal Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata nak jumpa Nabi Ismail. Menantu kata tak ada. Duduk Ustaz, tak apalah. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa khabar family? Tanya satu perkataan saja. Tapi bini Nabi Ismail ni cerita A to Z. Cerita sungguh-sungguh ni. No? Dan last sekali Nabi Ibrahim kata tak apalah, saya nak balik dah. Pesan kat Ismail suruh tukang alang rumah, alang pintu rumah. Tuan-tuan tahulah cerita tu hadis tu.
Maka bila balik Nabi Ismail beritahu, itulah ayahku. Nabi Ibrahim yang datang untuk beritahu suruh aku ceraikan hang. Maka dia pun cerai. Bini yang kedua, benda yang sama berlaku. Saya ringkaskan cerita pasal segi saya nak pergi panjang yang Arab ni. Nabi Ibrahim tanya benda yang sama, apa habang family. Maka isteri yang kedua ni, dia cuma jawab apa yang ditanya saja. Jadi maka Nabi Ibrahim kata kekalkan pintu rumah. Maka Nabi Ibrahim pun tak ceraikan isteri dia tu. Baik. Itu yang berlaku. Pengajaran dia apa? Kita orang perempuan orang perempuan kita jangan terlalu banyak bercerita. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun samalah. Jangan terlalu banyak berkongsi tentang rumah tangga kita dengan orang luar. Hatta benda tu buruk, hatta benda tu baik, apatah lagi benda tu buruk. Walaupun baik sekalipun, kalau baik sangat jangan kongsilah. Nanti orang berkenan kat lelaki kita. Kita marah pula. Kita ceritalah yang sweet-sweet semua hak paling baik lelaki kita. Atau hak paling apa sekalipun bini kita paling. Jadi orang bila orang kenal, so kita radang pula. Jadi sebab tu agama tak bagi berlebih-lebihan dalam nak mengangkat suami ataupun isteri. Keseronokan itu, kenikmatan itu kita nikmati bersama dalam rumah tangga kita sahaja. Sikit-sikit bolehlah. Nak menghargai, tapi lebih parah sangat tak bolehlah. Pasal tu Nabi Ibrahim suruh cerai buang. Tapi kita tak yalah sampai cerai. Sebab apa tuan-tuan? Ada hadis. Satu ketika Abdullah bin Umar datang jumpa Rasulullah. Dia menikah dengan seorang perempuan. Sayyidina Umar suruh cerai. Maka dia jumpa Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, macam mana saya nak buat? Saya menikah dengan seorang perempuan, bapak saya suruh cerai. Saya nak cerai ke tak payah?" Ini hadis saya. Saya nak cerai ke tak payah? Maka Nabi kata, "Ikut ayah hang, cerai." Tuan-tuan, pada kurun ketiga hijrah, persoalan yang sama orang bawa jumpa Imam Ahmad. Kata, "Wahai Imam Ahmad, apa cerita tentang hadis Abdullah bin Umar itu?" Jadi saya pun jadi benda yang sama. Saya menikah dengan seorang perempuan, bapak saya suruh saya ceraikan bini saya ni. Jadi kalau berdasarkan hadis tersebut, saya kena cerai lah. Maka kata Imam Ahmad, "In kana abuka mislu Umar," kalau bapak hang tu umpama Sayyidina Umar, maka cerai. Maksud hadis ni kita tak boleh ambil plug and play. Tengok level juga. Kalau bapak kita tak sampai level Sayyidina Umar, tak payah cerai lah kot. Kadang-kadang mungkin dia terasa hati sikit kan, merajuk sikit-sikit orang tua-tua ni, kita pergi pujuk lah. Tak perlu kita sebab pendalilan ini dia bukan dengan cara kita plug and play. Baik. Okey, baik, sambung noh. Okey. Jadi selesai lah tuan-tuan yang tu nah, yang pasal nikah tu saya nak pergi yang bawah lagi. Okey. Ada yang mengatakan bahawa wanita itu adalah isterinya yang ketiga. Dari wanita itulah Ismail mempunyai 12 orang anak lelaki. Nama-nama mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ialah Nabit, Qizar, Wazbil, Maishi, Mashma'. Sampai habis tuan-tuan, panjang sangat ni. Tak perlu tahu pun, saya ingat. Okay. Demikianlah nama-nama putera Ismail yang dikatakan 12 orang. Baik. Ismail diutus oleh Allah sebagai rasul kepada penduduk negeri itu, dan juga di antaranya adalah kabilah Bani Jurhum, Amalik dan penduduk Yaman. Okay, baik. Ingat itu dah, Jurhum, Amalik, Amaliqah dan penduduk Yaman. Okay. Ketika menjelang kewafatannya, Ismail berpesan kepada saudaranya iaitu Ishaq dan menikahkan putrinya bernama Nasamah dengan putera Ishaq yang bernama Al-Aish bin Ishaq. Nabi Ishaq ada 2 orang anak. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Ismail, Ishaq. Daripada Ismail lah lahir keturunan Arab, daripada Ishaq lah lahir keturunan Bani Israel. Bani Israel itu nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Baik. Anak Nabi Ismail ada 12 orang. Anak Nabi Ishaq ada 2 orang. Seorang nama Al-Aishu, seorang nama Yaqub. Al-Aishu ni bapa kepada orang putih. Orang putih. Yaqub bapa kepada Bani Israel. Adapun depa ni semua naik ke atas satu jurai lah, Nabi Ibrahim. Kalau naik ke atas lagi semua satu jurai sampai kepada Sam. Sam bin Nuh. Sebab tu disebut Semitic, Sam. Baik. Okey. Dari kedua-duanya itulah lahir bangsa Romawi. Mereka ini disebut dengan Bani Ashfar disebabkan warna kulit mereka kuning. Baik. Bahawa dari kedua-duanya pula lah lahirnya bangsa Yunani. Nabi Ismail dimakamkan di Al-Hijr di sisi makam ibunya Hajar pada usia 137 tahun. Baik. Jadi orang mengatakan bahawasanya Nabi Ismail ini bapa kepada bangsa Arab. Okey. Dia betul dan tak betul, sebab Nabi Ismail itu sendiri bukan orang Arab. Nah hakikatnya.
Sebab Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim. Arab, kalau tuan-tuan ingat tak kita belajar tajuk-tajuk awal dulu ni, lama dah kita recap balik. Arab ni dia ada yang awal Badiah, yang tu yang paling awal, jauh sekali. Kemudian Arab Aribah. Arab Aribah ni Arab zaman Nabi, Arab kaum Ad, kaum Samud, kan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, awal-awal tu. Okey. Kemudian pada era Nabi Ismail tu dia main Arab Musta'aribah, Arab baru. Okey. Jadi yang antara yang memiliki nasab Arab, asal nasab Arab yang daripada Aribah ni, yang dah jadi Musta'aribah ni, iaitu Arab Jurhum. Jadi Nabi Ismail belajar dengan Bani Jurhum, itulah bahasa Arab. Dan kebudayaan Arab, Nabi Ismail belajar dengan bangsa Jurhum itulah. Dan Nabi Ismail punya bini kedua itu, yang bagus itu, ialah Bani Jurhum. Dan Bani Jurhum inilah Bani yang mai jumpa Siti Hajar masa mula-mula ayat Zam-Zam terkeluar tu, yang minta izin dekat Siti Hajar yang kami nak buat rumah tang ni boleh ke tak kak? Nabi Siti Hajar kata boleh, tapi kolam Zam-Zam ni saya punya, kan? Itu Bani Jurhum lah. Maknanya satu Bani Arab yang baik, yang sopan, yang beradab. Dia mai walaupun dalam satu kabilah berhadapan dengan Siti Hajar seorang, tapi dia peminta izin. Dia peminta izin. Baik. Jadi saya nak baca sikit petikan Bidayah wa Nihayah, sebab Ibn Katsir kata kat dalam ni, okey. Perengah bawah sekali Ibn Katsir kata, bangsa Arab Hijaz menisbahkan garis nasab mereka kepada kedua putera Ismail, iaitu Nabit dan Qaisar. InsyaAllah akan kami bicarakan mengenai bangsa Arab dan penduduk dan kabilahnya dan rumpun-rumpunnya serta geografinya sejak dari Ismail sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah membicarakan kisah para Nabi dalam kalangan Bani Israel. Maknanya dalam buku ni jugalah kata dia. Maknanya kata Ibn Katsir, dalam Qasasul Anbiya ni, lepas pada bab ni saya akan ceritakan Nabi-Nabi Bani Israel. Sebab tu lepas pada ni kita tengok Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ayub sampai Nabi Isa. Habis pada tu barulah dia kata saya akan cerita tentang Arab balik. Jadi saya ingat nanti jauh sangat. Berapa tahun lagi tu, mau nak pergi 4, 5, 6 tahun lagi tu. Jadi malam ni saya ambil keputusan, saya cerita terus bagi tuan-tuan nampak. Dan cerita ni pun Ibn Katsir jugalah. Petikan yang sama lah. Baik. Tentang bangsa Arab ni. Boleh tuan-tuan bagi kita nampak sikit kan, adalah kita dah masuk Nabi Ismail. Dikatakan bahawa semua bangsa Arab bernasab daripada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Baik. Yang benar dan terkenal bahawa Arab Aribah sudah ada sebelum Ismail yang saya kata tadi tu. Sudah kami jelaskan sebelumnya bahawa Arab Aribah adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Jasam, kaum Jadis, kaum Jurhum dan Amalik saya kata tadi tu. Serta umat-umat lainnya. Okey, baik. Mereka ini sudah ada sebelum lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Arab Musta'ribah adalah bangsa Arab yang ada di Hijaz. Maka mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Adapun Arab Yaman, yakni Himyar, maka yang terkenal mereka adalah keturunan Qattan. Namanya adalah Muharrin. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Ma'qulah, panjang. Cuma saya nak bagi tahu secara umumnya bangsa Arab pasca Nabi Ismail, kita nak pergi yang tu lah nak senang tu. Saya nak pergi nak bawa yang tu. Bangsa Arab selepas Nabi Ismail, yang kita Arab baru Musta'ribah ni, macam mana cerita dia ni? Baik. Dia terbahagi kepada dua. Ingat lagi saya akan sampai kepada Yaman, saya nak sampai kepada Palestin kot, saya nak boleh pergi tak? Tapi dia akan kono, tu kena dengar betul-betul. Dia akan kono kot tu juga. Daripada Nabi Ismail tu, tuan-tuan tak payah hafal lah yang nama anak ramai-ramai tu. Saya pun tak payah hafal lah. Cuma nak beritahu secara umumnya anak cucu Nabi Ismail terbahagi kepada dua secara umum, iaitu yang pertamanya disebut sebagai bangsa suku Adnaniyah, satu Qahtaniyah. Adnani dengan Qahtani. Adnani tu yang Rasulullah SAW Sallallahu alaikallahu ya Adnani, suku Adnan tu. Okey, bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, tinggi tu kan. Okey, baik. Qahtan dengan Adnani. Okey, takat tu okey, baik. Qahtan pula terbahagi kepada dua. Al-Qahtan ini terbahagi pula kepada dua, iaitu kaum Sabak dan kaum Hadramaut. Ada Nabi kat tu. Sabak dan Hadramaut kedua-duanya di Yaman. Baik.
Adnaniyah pula terbahagi juga kepada dua, iaitu Rabi'ah dan Mudar. Itu yang kita tadi tu. Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Itu semua keturunan daripada tok nenek moyang Rasulullah SAW. Ya. Baik. Okey. Okey, dekat tu saya nak potong-potong bagi yang penting ya. Okey. Okey. Baik. Jadi orang-orang di Yaman, raja-rajanya itu kita sebut dengan Himyar. Baik. Kalau kita sebut tentang kaum jahiliah, saya bilang tu. Bila dikatakan kaum jahiliah ni, iaitu satu zaman disebut dengan zaman fatrah. Zaman fatrah, iaitu zaman daripada terangkatnya Nabi Isa ke langit dan terangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Zaman fatrah dalam hadis sebut 600 tahun tempoh dia. Okey, 600 tahun. Tempoh Nabi Isa naik dan tempoh Nabi Muhammad SAW naik. Tempoh itu lompang, tidak ada Rasul, tidak ada suruhan. Jadi tempoh itu berlangsung selama 600 tahun. Yang saya nak cover malam ni tuan-tuan, sampai kita nak pergi sampai lagi kita akan cerita tentang Ashabul Ukhdud tu, sampai tahap itu. InsyaAllah saya cuba. Ya. Dan bagi tuan-tuan nampak daripada zaman fatrah itu naik, bermula zaman fatrah itu sampai zaman Rasulullah, apa cerita? Yang macam mana boleh start jadi jahiliah apa semua tu? Baik. Kalau kita buka buku mana pun, hatta buku teks anak kita di sekolah, bila dikatakan kaum jahiliah ini, secara istilahnya, makna jahiliah ialah, secara bahasanya jahiliah bodoh lah. Secara istilahnya, jahiliah adalah satu keadaan kaum di mana mereka tak ada apa-apa ilmu pengetahuan, tapi hidup dengan penuh kerosakan yang pada fasa itu bermula pada era jatuh, pecahnya empangan Ma'rib kan. Pecahnya empangan Ma'rib sampai Rasulullah SAW diutuskan. Era itu dikatakan jahiliah. Jadi macam ni. Kalau hujung bucu ni pi hujung bucu ni adalah fatrah, maka jahiliah bermula daripada sini pi hujung bucu ni. Macam tu. Okey, jahiliah. Sejak pecahnya empangan Ma'rib. Empangan Ma'rib oleh kaum mana? Kaum Sabak. Kaum Sabak adalah kaum yang sama, yang tok nenek moyang mereka itu ialah Puteri Balqis. Kaum yang sama. Cuma bila sampai ke zaman di bawah, pada zaman era bawah ni, apa cerita kaum Sabak ni? Okey, saya nak pergi yang tu boleh tuan-tuan. Baik. Maka tuan-tuan, kaum Sabak, Ibnu Katsir bawakan riwayat tentang kisah kaum Sabak di mana ayat Quran yang panjang. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimalin kulu min rizqin rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, iaitu jannatan, dua buah kebun yang di sebelah kanan dan kiri mereka. Dikatakan Allah kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, kerana negerimu adalah negeri yang baik dan mendapat pengampunan Allah. Itu setelah Nabi Puteri Balqis menerima Islam, maka kota Sabak itu lebih subur sampailah kepada zaman nak pergi kepada nak pecah empangan ni. Okey, dan start daripada mula sesat tu. Okey, baik. Okey. Sampai pada era yang nak pergi kepada zaman fatrah itu, apa yang berlaku adalah okey, okey. Ini di Yaman. Bangsa Arab menyebut setiap raja Yaman adalah sebagai Tubak. Tubak ni gelaran raja Yaman. Tubak gelaran raja Yaman. Okey. Gelaran raja Rom ialah Kaisar. Caesar, Kaisar. Okey. Gelaran raja Parsri ialah Kisra. Gelaran raja Mesir adalah Firaun, dan gelaran raja Habsyah ialah Najashi. Jadi Najashi bukan nama orang, gelaran raja Habsyah, Afrika. Ada pun sahabat Nabi yang raja Najashi itu nama dia apa? Ashamah. Ashamah. Baik. Salah seorang Himyar di Yaman, Himyar ni suku Himyar dan jadi raja di Yaman adalah Balqis
seperti mana yang telah diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman, seperti yang saya kata tadi tu. Okey, baik. Jadi Sabak ni mai ikut dia juga. Cuma anak cucu ni dah mai kuih sesat dah. Okey. Mereka hidup dalam kemakmuran dan rezeki yang tak henti-henti. Berbagai buah dan pertanian subur membanjiri. Kehidupan mereka sangat makmur dan aman. Sampai diceritakan dalam riwayat, kalau mereka keluar daripada rumah, nak pergi kerja di kebun, nak kutip kebun, orang perempuan mereka cuma ambil besen junjung ni, tak atas kepala, berjalan saja, tak kedah petik. Buah yang luruh saja pun bila sampai hujung dah penuh dah besen. Tak payah buat kerja teruk-teruk. Allah bagi kesuburan kepada negeri tersebut. Ya. Berupa makanan. Sebab tu sebuah negara yang dikira sebagai sebuah negara yang selamat dan subur ialah negara yang dia punya food security dia kemah. Ya. Kita pun sebenarnya dah kena berusaha ke arah itu, our food security. Tapi hari ni kita banyak bercakap gunggang, tapi benda basic kita tak lepas. Kita nak pergi serang, jadi isu pula. Tapi tak apa sikit, ni pendapat saya lah. Kita nak pergi mengamuk, boleh. Tapi orang kalau sekat kita, jam kita, tak cukup makanan. Bukan kita tak yakin dengan janji Allah semua tu. Faham, Allah jamin rezeki kita. Cuma sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita kena retiak. Usaha dulu. Apa punya kita hasil duk ada ni, usahakan. Tanah-tanah kita yang terbiar ni, wujudkan zon hak makanan. Perbanyakkan hak makanan. Jadi apa jadi pun lepas ni kita secure dah. Dia pun nak buat sekatan ekonomi dunia kat kita ke apa ke, kita dah kuat dah. Itu yang Dr. Taufik Yusof Al-Wa'i sebut dalam kitab Al-Hadar Al-Alamul Islami. Dia kata apa? Ketika Uthmaniyah lawan Israel dulu, peringkat awal, Theodore Herzl, bagus dia kata niat itu. Tetapi semangat itu tanpa disertai dengan basement yang kuat, foundation yang kuat, maka tengok apa jadi. Bila Israel bagi rasuah kepada Sultan Abdul Hamid kedua, Sultan Abdul Hamid kedua tak mau, tolak. Rasuah yang sama Theodore Herzl pergi bagi dekat immigration yang jaga dekat Palestin. Immigration terima. Itu maknanya foundation tak kuat, tarbiyah tak kuat. Orang yang atas je kuat, bawah tak kuat, maka hancur juga. Sebab itu dia kata dalam proses kita nak berjuang, kita kena bina foundation yang kuat. Hari ni saya minta maaf, kita foundation tak kuat. Kita banyak menyerang orang. Tuan-tuan, saya minta maaf. Kita sekarang ni saya tengok kita jadi macam satu sindrom tau. Dalam kaedah psikologi dia kata IED, Intermittent Explosive Disorder. Iaitu kita dalam keadaan yang marah, kita duduk tengok video Palestin, Israel, Gaza kan. Kita jadi terlalu marah sampai kita nak marah kat semua orang. Jadi tuan nampak dah hari ni jadi begitu. Siapa silap sikit bagi statement kita maki. Siapa adalah kena-mengena sikit apa-apa orang adalah pakai baju dekat pen dia ada lambang syarikat Yahudi ke, siap dia kena. Kita akan serang siapa sahaja. Bukan saya tak setuju, saya setuju, saya boykot. Cuma saya nak beritahu kita janganlah pergi maki orang macam teruk sangat. Teruk sangat. Saya baca kat Facebook kan, ada orang tu komen, dia kata alhamdulillah saya dah berhenti dah kerja McD. Okeylah, tak apalah. Tu ada satu brother balas kat dia, syukur alhamdulillah akhirnya dapat juga hang cari kerja halal. Seolah-olah macam kerja sebelumnya tak halal. Itu yang saya, janganlah ekstrim sampai tahap tu. Jangan ekstrim sampai tahap tu. Maknanya bagus. Saya boykot semua, boykot. Cuma kita jangan memaki hamun orang, membabi buta. Teruk sangat. Sebab kita tak ada arah tuju. Kita tak tahu nak halang, nak hantam siapa. Nampak peluang kita hantam Saudi. Nampak peluang kita hantam Iran. Nampak peluang sikit kita hantam Qatar. Saya tak ada orang lain, kita hantam Hamas. Kita hantam Fatah. Kita nampak dah tuan-tuan, kita tak ada foundation yang kuat. Jadi kita mula jadi, aku nak tibai siapa gini. Malaysia pun pengecut, PMX pun pengecut, tak mau pi. Kita nak hantam orang. Angkatan Tentera Malaysia pun pengecut. Tuan-tuan, percaya cakap saya, kalau kemarahan ini tak kita bendung betul-betul dengan ilmu, satu hari nanti kita akan marah siapa? Kan? Kita marah, tapi hakikatnya begitu. Satu hari nanti kita akan marah Allah. Betul? Bila kita tengok hari-hari kan, satu hari nanti kita kata, kenapa Allah tak tolong? Dia akan main macam tu dah nanti. Pasal tu lah kita kena berdoa istighfar banyak-banyak, baca banyak-banyak. Banyak ni istighfar hati. Jangan hantam orang tak tahu hala. Setiap orang ni dia punya panggu dia. Saya yakin begitulah dalam zaman sekarang ni kan. Ada usaha depa, cuma ialah ada yang lembut, ada yang keras dan sebagainya kan. Tapi ada diplomasi dia. Ada politik dia di situ. Kita tak faham. Tapi saya tahu kita sayang agama kita sayang saudara-saudara kita. Tapi cara kita meluap-luap itu dia tak membantu sebenarnya.
Jadi saya minta maaf kalau saya berbeza sikit. Tuan-tuan okey ni video ni. Saya takut lepas ni kenal ni. Bukan. Tak kena marah lagi. Dia bakal marah. Pengecut dia kata. Cakap senang. Cakap senang. Han nak hantar jet, han nak landing kat mana? Dia orang mana nak bagi landing? Han nak lalu ke ruang udara Singapura ke Thailand, dia pun tak bagi. Han nak kata apa dah? Di situ pun kita dah tersekat dah. Bukan saya kata ni tak mau bagi nak rendahkan semangat, tapi realitinya begitu. Lepas itu kita kena perkuat dulu basement kita. Base kita mau kuat, foundation kita. Ikat OIC ni kokoh sampai kuat betul. Baru boleh kita bercakap. Jadi apa-apa pun, hari ni kita serang Israel. Esok India sekat ekspor beras. Pasal India kan penjilat Israel. Harga beras naik. Maki pula Mak Sabu. Jadi gitu pula. Saya minta maaf. Tapi nampak tak tentera rakyat Malaysia jadi macam mana? Pasal tu saya kata tanam beras banyak-banyak dulu. Pakat dengan OIC ni kita pakat betul-betul. Kalau Amerika nak sekat ekonomi kita, tak ada masalah. Kita boleh main within negara Islam saja, kita dah cukup kuat. Kita pula boleh embargo minyak kat mereka. Mereka pula akan bergantung kat kita. My time tu tuan-tuan, kelupak Israel. Kita nak susun cantik macam tu lah. Bukan kita nak tapi tu lah. Cakap lagu tu pada zaman sekarang, orang akan kata kita pengecut lah. Tapi Allah tahu niat kita. Hamas juga begitu. Hamas tak terbina terus on the spot daripada kemarahan. Hamas terbentuk awal oleh Majma' Islami sikit sampai tahun 87 pasca intifada pertama. Lepas tu pula Hamas tak pernah masuk pilihan raya pun, hatta sampai 2004 bila Yasir Arafat meninggal dunia. 2005 pilihan presiden pun Hamas tak masuk. Biarlah Mahmud Abbas menang. 2006 baru Hamas masuk pilihan raya. Itu pun sebab orang minta masuk juga. Sebab apa? Sebab dia mementingkan tarbiyah. Sebab tu putra-putra kelahiran Hamas ni tuan nampak macam mana jati yang ada pada mereka. Pasal mereka kuat foundation mereka. Itu yang saya cuba nak sampaikan. Tapi orang tak faham. Orang kata dia pengecut. Susah. Orang kita ni tu saya kata tu krisis IED tu. Dia kira dia tulis kat dalam ikon, duk tab, duk bawah ikon, tak apalah. Senanglah orang yang nak hadapi di sana tu. Kan? Jadi sebab tu kita kena kuatkan foundation kita. Mudah-mudahan Allah akan lahirkan seorang pemimpin yang cukup berani untuk menyatukan seluruh negara Islam dan pimpin tentera kita pi. Mudah-mudahan satu hari nanti insya-Allah. Baik. Buat masa sekarang kita kena kuat dulu akidah kita, pegangan kita, persediaan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Baik. Boleh kan jauh lagi kan? Baik. Saya nak pi yang Sabak ni. Saya nak pergi dia sangat panjang sebenarnya. Cerita tentang keruntuhan Empayar Sabak. Saya minta izin lah, saya tak baca lah. Saya baca dah. Kalau saya nak baca satu-satu ni jadi panjang. Keruntuhan empangan Sabak ni, seorang lelaki nama dia Al-Amru bin Nasr. Al-Amru ni dia mula-mula detect dulu empangan ini akan runtuh. Dalam riwayat kata dia detect macam mana? Dia tengok ada tikus duk gerit empangan. Tuan-tuan bayangkan zaman dulu ada 2 buah lembah bukit yang besar dekat Yaman, wilayah Sabak itu. Depa boleh buat empangan dah. Depa boleh buat empangan dah. Depa dah boleh buat empangan dah. Okey. Jadi lelaki ni dia melihat seekor tikus mengorek bendungan empangan Ma'rib yang menahan air untuk mereka. Jadi dia merasakan tak lama dah. Tak lama dah empangan ni akan reban. Bila empangan ni start jadi begitu, setelah mereka mula ikut agama Islam yang betul, tapi dia pun mula hanyut. Start dari situ. Okey. Baik. Lalu dia buat trik. Sebab dia nak keluar tinggalkan Yaman, tak boleh, orang akan marah. Okey. Maka dia buat trik. Dia pakat dengan anak kecil dia. Dia suruh anak kecil dia tampak pipi dia. Ni dalam riwayat sebutlah. Jadi anak dia tampak dia depan orang ramai, maka dia mengatakan, aku tidak akan tinggal lagi di negeri yang aku ditampar oleh anakku yang ini. Itu mungkin kepercayaan dia lah. Maka dia menggunakan muslihat itu, barulah orang redakan dia keluar. Maka bila dia keluar, dia bawalah pada pengikut dia yang nama Amru ni. Amru bin Amir. Okey, baik. Maka dia antara yang keluar awal daripada Ma'rib dan dia terselamat daripada tragedi banjir besar empangan Ma'rib tersebut yang membunuh puluhan ribu orang. Okey, baik. Okey. Kemudian Allah mengirimkan banjir ke empangan tersebut sehingga menghancurkan menghancurkan depa itu. Okey. Baik. Seterusnya, tidak semua Sabak keluar dari Yaman ketika mereka diserang banjir besar. Sebahagian besar dari mereka tetap menetap di Yaman. Okey, maksudnya bukanlah banjir besar tu habis itu Yaman, tapi dia wilayah Sabak tu saja. Sabak dalam Yaman. Okey, baik. Okey.
Okey, Ustaz nak bagi tuan-tuan nampak flow dia Ustaz. Okey, sinilah senang. Okey. Jadi yang Amru bin Amir ni dah keluar. Okey, dia menemui tempat lain. Jadi yang tetap tinggal di Yaman, azan. Baiklah, saya cerita teruslah, ada 11 minit. Saya bagi sampai Rasulullah tuan-tuan dengar elok. Macam ni. Bila pecahnya pangan itu, kelompok di Sabak mati, tetapi sebahagian besar suku-suku di Yaman itu masih hidup. Baik. Sampai satu zaman Himyar ataupun raja mereka itu disebut dengan suku Himyar. Raja mereka itu bernama Rabi'ah bin Nasir. Okay. Rabi'ah bin Nasir ni salah seorang raja suku Himyar dekat Yaman pada masa itu. Ini ratusan tahun sebelum Rasulullah lagi Baik. Satu malam Rabi'ah bin Nasir ni dia mimpi. Dalam riwayat sebut, dia mimpi satu yang sangat mengerikan. Kemudian bila dia bangun pagi, dia panggil semua pawang-pawang di raja ni, kahin apa semua ni, dia panggil, dalam riwayat kata dia panggil Alun Nujum, kahin dengan A'raf. Tiga golongan. A'raf ni orang yang ambil ilmu dekat burung. Mungkin budaya mereka kot, saya tak pasti. Tapi kahin ni orang yang meramal lah. Baik. Maka tuan-tuan, apa berlaku adalah dia panggil semua ahli nujum ni ahli nujum istana ni. Maka dia kata, semalam saya mimpi satu mimpi yang sangat menakutkan. Jadi saya panggil kamu semua ni, saya nak minta kamu takwilkan mimpi saya. Maka tuan-tuan, para kahin, para ahli nujum dia kata, marang kerapu kemudian para skaper dia kata, tak apa, tuanku cerita mimpi apa, mai kami nak takwil. Maka kata Rabi'ah bin Nasir, kalau saya kena cerita, hampa tak cukup power. Pandai Rabi'ah bin Nasir ni. Dia kata, kalau saya kena cerita mimpi saya, hampa tak cukup hebat lagi. Saya nak hampa kena tahu mimpi saya tu. Betul hampa takwil. Dia kata, mana kami tahu? Kami boleh takwil saja. Tak cukup hebat. Aku nak orang yang dia boleh tahu mimpiku tu apa. Dia boleh cerita dulu mimpi aku tu, kemudian dia takwil. Dia kata, kalau macam tu tuanku kena cari dua adik-beradik ni, dua orang ni. Satu nama Syaqiq, satu nama Syatir, dua orang ni. Okay. Dua orang ni tok dukun ataupun peramal tak pasti, tapi dia dalam wilayah Fatrah itulah, dalam zaman itu. Okay. Panggil dia penimai. Dua orang ni paling power sekali, duduk di hujung benua atas bukit mana lah, panggil mai menghadap dengan Rabi'ah bin Nasir. Maka Rabi'ah bin Nasir tanya, beritahu aku ada mimpi semalam, mimpi yang menggerunkan. Tapi dia panggil berasing, mula panggil Syaqiq dulu, lepas tu baru panggil Syatir. Tapi benar yang sama lah, saya ringkaskan. Saya mimpi semalam menakutkan. Nak minta tuan tolong tafsir. Maka Syaqiq ni kata, tuanku semalam mimpi dalam keadaan langit yang sangat gelap, tiba-tiba terbit bola api keluar pada langit tu. Bola api tu keluar, jatuh ke pantai Yaman ni, terus dia bergolek sampai makan ambil orang mati semua. Maka kata Rabi'ah bin Nasir, betul, memang tu mimpi saya. Power tak power Syaqiq dengan Syatir ni. Okay. Maka kata Rabi'ah bin Nasir, tolong takwilkan kepada saya apa makna mimpi itu. Baik. Okey. Maka kata sebenarnya dia panggil berasingan tuan-tuan. Mula Syaqiq dulu, lepas Syaqiq keluar, Syatir pula masuk, cerita yang sama. Tapi saya beritahu siap-siap, saya ringkaskanlah sebab nak beritahu benda yang sama. Dia panggil berasingan, dia nak tengok sama ke tak sama kan. Baik. Kata Syaqiq ni, Syatis ni, Syaqiq dan Syatir. Tuanku akan, negeri ini akan berlaku satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Okey. Iaitu bagaimana negeri tuanku akan dikuasai oleh bangsa Habsyah. Bangsa Habsyah akan menguasai negeri tuanku, negeri Yaman ni. Okey, baik. Dan akan perintah setelah berapa lama? Hampir 60 tahun. Okey. Kemudian setelah itu bangsa Habsyah itu akan terusir daripada bumi tuanku. Okey. Kemudian akan berlaku kebangkitan anak cucu tuanku lawan dengan mereka. Ni dia cerita ni. Okey. Dan membunuh mereka sehingga tidak seorang pun yang tertinggal daripada mereka daripada negeri Yaman. Baik. Okey. Kemudian anak cucu itu pula, adakah dia akan terus-menerus memimpin Himyar ini sampai bila-bila? Tak. Kata Syaqiq ni pula, tak. Dia pun juga akan dibinasakan sebab akan datang seorang Nabi akhir zaman yang cerdas, yang mendapat wahyu daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Maknanya berapa ratus tahun dulu dia dah sebut dah tentang kedatangan Rasulullah SAW. Ya? Maka Rabi'ah bin Nasir berkata, daripada keturunan mana Nabi tersebut?
kata kahin dua orang ni, beliau adalah seorang lelaki keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya sampai akhir masa. Maksud sampai kiamat. Kekuasaan di Yaman, itu penting. Ini penting. Kekuasaan Nabi itu, pengaruh dia, apa yang dia bawa itu akan kekal di negeri tuanku sampai akhir masa. Bermaksud sampai kiamatlah Yaman akan terus menerus dalam keadaan Islam. Lepas itu Nabi doakan tentang Yamanina, Yaman kami kan. Itu keberkatan dia. Baik. Okey, maka tuan-tuan, kata Rabi'ah bin Nasir, apakah itu berlaku pada zaman aku? Tak, dia kata, bukan zaman tuanku, anak cucu tuanku esok akan mengalaminya. Ringkas cerita, dari 5 minit. Apa berlaku adalah, lepas tu dia main zaman Tubaq As'ad. Tubaq As'ad. Zaman Tubaq As'ad ni zaman tadi Rabi'ah bin Nasir, zaman Tubaq As'ad pula anak cucu dia. Zaman tu orang Yahudi dah ramai-ramai pindah pergi Madinah dah. Ringkas cerita, orang Yahudi ramai-ramai pindah pergi Madinah dah. Okey. Maka Tubaq As'ad ni suku Raja Himyar, Raja Yaman besar, yang mana dia pun ni menguasai Mekah Madinah pada zaman itu. Ringkas cerita, anak dia kena bunuh dekat Madinah. Maka dia nak pergi serang Madinah. Bila dia nak pergi serang Madinah, orang Yahudi lah duk cerita kat dia, kata jangan serang sebab negeri ni akan bangkit seorang Rasul akhir zaman kelak. Berapa ratus tahun kita tak tahu. Kami pun duk tunggu. Berapa ratus tahun dah dia tunggu Rasulullah tu. Okey. Kemudian bila orang Yahudi ni terang kat dia jatuh cinta. Okey, dengan agama yang bakal dibawa oleh Nabi tersebut. Okey. Sebab dia teringat wasiat tok moyang dia Rabi'ah bin Nasir tu. Benda ni dia akan relate tuan-tuan. Sebenarnya benda ni dia relate sampai zaman Rasulullah nanti. Baik. Cuma saya tak sempat nak pilih lah. Mungkin bulan depan saya nak sambung yang tu. Bagaimana dia relate sampai zaman Rasulullah. Baik. Maka tuan-tuan, ringkas cerita Tubaq As'ad ni dia pergi ke Mekah, dia dapat mimpi dan dialah yang lelaki pertama yang mengkelambui Mekah, Kaabah adalah dia. Tubaq As'ad. Tuan-tuan boleh bacalah sejarah. The first man yang kelambukan Kaabah ialah Tubaq As'ad, dia Raja Yaman. Pasal dia dapat mimpi tentang itu. Sebenarnya masa dia sampai ke Mekah pada zaman itu, masa tu Mekah dah penuh dengan berhala. Mekah dah penuh dengan berhala. Okey. Tuan-tuan ingat ada cerita tentang apa nama ni, Amru bin Luhai Al-Khuzai, orang pertama yang bawa main berhala ke Kaabah kan. Itu sebelum tu lagi. Jadi pada zaman Tubaq As'ad, dia sampai-sampai Kaabah dah penuh berhala. Jadi dia dapat mimpi untuk mensucikan Kaabah dengan cara dia kelambukan Kaabah. Okey. Kemudian dia balik kepada kaum dia di Yaman, dia ditentang oleh kaum dia pasal dia mengikut ajaran Ahlul Kitab. Dua orang Yahudi yang nasihat dia tadi tu. Ringkas cerita, akhirnya dia menang dan kaum dia tu sebahagian daripadanya terusir dan berperang. Ringkas cerita lagi tuan-tuan, 3 minit. Okay, dia makin turun ni dia makin dekat dengan Rasulullah ni. Mai satu zaman dia panggil zaman Laqni'ah Asyadzu Shanatir. Tak payah hafal nama tu. Laqni'ah Zi Shanatir ni seorang lelaki, dia pergi bunuh semua raja-raja Yaman. Saya minta maaf tuan-tuan dalam surau tapi saya kena sebut. Dia tangkap putera-putera Raja Yaman, dia sodomize dekat tengah orang ramai dengan tujuan nak malukan putera ni, dan one day orang takkan angkat putera ni jadi raja pasal dia jadi mangsa seksual. Sampai tahap tu. Seorang lelaki nama dia Zunuwas ibn Tubaq As'ad. Anak Tubaq As'ad ni nama dia Zunuwas. Dia ada trik. Dia ada buat trik dalam riwayat ni, sebut panjang lah. Dia buat trik agar dia itu nak balas, kasar sikit bahasa dia. Dia tu nak sodomah dia dah. Dia kali dia kerambit mati Laqni'ah Asyanatir ni. Jadi Zunuwas ni diangkat sebagai pemimpin Yaman kembali. Okey, pemimpin kota Yaman itu. Dan pada zaman itu, okey, saya patah balik sikit. Pada zaman tu depa ni ikut agama apa? Agama Kristian lah. Sebab kan bapak dia Tubaq As'ad pergi ikut Ahlul Kitab tu. Ingat tak cerita tadi? Okey, tak nampak kan? Okey, Tubaq As'ad asalnya agama sembah api, sembah kepercayaan karut Yaman. Dia dapat mimpi kat Mekah, dia ikut pendeta Yahudi Ahlul Kitab, maka dia bawa agama Ahlul Kitab, ikut bukan Nabi Isa. Ahlul Kitab lah pada itu. Nabi Isa, betul Nabi Isa lah, pasal Nabi Isa kan. Cuma lama kelamaan bila main Laqni'ah Shanatir ni menyesatkan kaum dia, tapi anak dia itu kembali dapat berjaya bunuh Laqni'ah ni, dan anak dia Zunuwas naiklah ranking.
Cuma pada zaman itu tuan-tuan, Kristian dah bercampur aduk. Kan persidangan dekat Nisia 326 Masihi, yang zaman Zunuwas ni dia dah main 500 Masihi dah, nak dekat dengan Rasulullah dah. Betul. Maka Zunuwas ni memimpin kerajaan. Memimpin kerajaan, dan Zunuwas ni diikut Kristian yang salah. Bapak dia ikut Kristian yang betul zaman sebelumnya. Bapak ke Tok Wan dia, tapi atas dia lah. Dia ikut Kristian yang salah, dan dia ada seorang ahli nujum negara yang sesat. Dan ahli nujum tu nak berhenti. Dia minta ahli nujum tu cari seorang budak yang mahir untuk dia ajak sihir. Biasa dengar cerita ni kan, macam biasa dengar kan. Itulah kisah Ashabul Ukhdud. Ni lah nampak dia main kot tu. Yang qutila Ashabul Ukhdud tu, yang tu lah. Akhirnya budak tu tarbiyah, semua orang masuk Islam, seluruh kota tu dibunuh. Ingat tak? Dalam Quran Allah sebut qutila Ashabul Ukhdud tu kan. Zunuwas ni lah yang akhirnya jadi raja yang jahat tu di Najran. Dia bunuh semua kaum dia ataupun penduduk dia yang masuk Islam di tangan budak tu. Tuan-tuan tahu kan kisah Ashabul Ukhdud kan? Saya tak ulang lah, kalau tuan-tuan tak ingat, balik tuan-tuan baca. Ashabul Ukhdud tu popular, tuan-tuan tahu kisah budak tu yang belajar sihir, yang tak mau belajar sihir tu kan. Baik. Jadi bila dia bunuh semua, ada seorang lari. Ada seorang lelaki ni lari. Lelaki ni nama dia apa? Su'luban. Tak apalah nama dia. Lelaki ni dia sempat lari. Dia masuk Islam dan dia lari. Dia lari, dia pergi jumpa dengan Raja Habsyah. Pergi bagitahu yang negara kami, raja dah rosak, ikut ahli sihir dan sebagainya. Habsyah kan Kristian. Kristian yang masa tu kan antara betul dengan tak betul campur sama banyak lah. Sebab tu Rasulullah hantar Ja'far pergi Habsyah. Betul Raja Najasyi Ashamah masuk Islam pasal dia pegang Kristian yang betul. Tapi pengikut dia tak masuk Islam pasal dia pegang Kristian yang salah. Zaman tu Kristian bercampur aduk. Maka tuan-tuan dia pergi mengadu kat Raja Habsyah. Raja Habsyah hantar pasukan dia serang Yaman dan bunuh Raja Zunuwas ni. Pemimpin pasukan Habsyah tu dua orang. Satu nama Aryad, satu nama Abraha. Pendek cerita, depa dapat Yaman, depa perintah Yaman, Aryad dengan Abraha berebut kuasa, Abraha bunuh Aryad. Maka Abraha dapatlah dipimpin Yaman di bawah kerajaan Najasyi dekat Habsyah. Jadi dia buat macam-macam nak bagi Yaman itu maju. Tapi orang still pergi Mekah. Akhirnya dia tak tahan, dia buat Kaabah dia sendiri dekat Sana'a. Sampai sekarang masih ada. Orang tak main juga. Akhirnya dia pergi serang Kaabah. Masa dia serang itulah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan dia tu. Dia lalu kot Yaman, turun sampai ke Mekah balik. Itu jalan cerita dia tuan-tuan waktu solat. Saya tak puas cerita, tapi bulan depan lah saya nak cerita bagi nampak kemas sikit. Bagi nampak pasal saya macam mana niat saya nak bagi tuan-tuan tak nampak lompang. Daripada Nabi Ismail tu nak sampai kepada Rasulullah, tuan-tuan clear road dia. Tapi saya harap terang tadi tu clear sikit-sikit lah bagaimana anak cucu Nabi Ismail berkembang ke Yaman. Dan daripada Yaman itu mereka subur, buat empangan. Kemudian mereka dirosak, empangan tu pecah. Kemudian anak cucu yang berada di Yaman itu, Rabi'ah bin Nasir mimpi. Kemudian Tubak bin As'ad perkembangan kerajaan dia, pergi ke Mekah, kenal dengan orang Yahudi di Madinah, masuk Kristian, bukan masuk Kristian, masuk Ahlul Kitab punya ajaran. Dan pada yang sama, pada masa itulah kurun keempat Masihi, zaman itu Kristian pula rosak. Dia mulalah persidangan Nisia, bercampur aduk habis semua, Raja Konstantin apa semua ni menyebabkan dalam era itu Kristian terbahagi. Ada kelompok Kristian yang betul-betul tunggu Rasulullah, betul-betul tak mensyirikkan Allah dan mengatakan Nabi Isa itu Nabi. Tapi ada juga Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Trinity dia percaya dah. Jadi itu dah rosak dah. Tapi zaman itu dia bercampur baur. Macam Waraqah bin Nawfal Kristian yang asli, yang tauhid, senang kata Islam lah. Jadi itu yang berlaku sampai zaman Tubak As'ad, Zunuwas itu ikut Kristian yang salah. Walaupun dia baik, tapi akhirnya dia ikut Kristian yang salah, dia jahat, dia ikut ahli sihir. Zaman dia dah berlaku qutila Ashabul Ukhdud. Kisah kaum Ashabul Ukhdud itu, yang penggalian parit itu. Kalau buka dalam syarah Sahih Bukhari, sebut Ashabul Ukhdud itu berlaku
tak lebih pada plus minus range dia 50 ke 100 tahun sebelum Rasulullah. Tak jauh. Dengan Rasulullah tak jauh. Jadi kalau kiraan tu balik tepat lah, sebab selepas zaman itulah Habasyah mai serang. Habasyah buat kerajaan dekat Yaman, dan Abrahah mai serang Kaabah. Jadi tak jauh. Dengan Rasulullah tu 50 tahun saja. Jadi lebih kurang lah. Rasulullah 500 lebih, penghujung 500 lebih sampai 600 lebih kan Rasulullah wafat. Awal 600 lebih. Jadi Allah Ta'ala alam, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ada ruang lagi, kita akan sambung lagi bahagian Arab ni. Okey, Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.